Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswardi Morning terhadap isu Razali Idris kata nilai pelaburan tertinggi tapi realitinya tidak nampak. Ketua Pertanian Bersatu Razali mendakwa kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai rekod pelaburan tertinggi semalam tidak mencerminkan realiti sebenar keadaan ekonomi negara. Okey, mari kita dengar jawapan daripada Iswardi Morning. Dia akan tak komen macam biasa. Begitu, Ketua Penerangan Bersatu Pembangkang Razali Idris kata nilai pelaburan tertinggi tetapi realitinya tidak nampak. Ketua Penerangan Bersatu Idris mendakwa kenyataan Perdana Menteri mengenai rekod pelaburan tertinggi semalam tidak mencerminkan realiti sebenar keadaan ekonomi negara. Walaupun fakta itu betul, tetapi realitinya tidak nampak, katanya. Razali turut mempersoalkan peratusan sebenar nilai pelaburan diluluskan dan telah direalisasikan oleh kerajaan. Katanya, rakyat berhak mengetahui syarikat mana yang mendapat pelaburan tertinggi kerana terdapat syarikat yang tidak punya rekod yang baik dalam pelaburan. Rakyat hendak tahu berapa peratusan pelaburan yang kononnya diluruskan tertinggi dalam sejarah negara dan yang sebenarnya telah direalisasikan. Direalisasikan dan diluluskan adalah dua perkara yang berbeza. Jangan keliru rakyat. Semalam, Anwar mengumumkan Malaysia mencatat jumlah pelaburan tertinggi iaitu 329.5 bilion ringgit. Saya rasa kalau pembangkang tanya secara official di dalam parlimen, Perdana Menteri boleh jawab. Saya tahu. Jawab tanya secara bertulis di dalam parlimen, Perdana Menteri boleh jawab, boleh bagi detail. Kalau tanya dekat media ni, tak tahulah dia jawab atau tidak. Tapi dalam parlimen, beliau boleh jawab kalau dia nak jawab. Tapi poin dia macam ni, tuan-tuan. Dia kata pelaburan nampak banyak. Tapi kenapa realitinya kita tak nampak begitu? Kita tak rasa sebegitu. Okay. Saya jawab. Dia begini. Bila kita kata pelaburan itu mula masuk dan meninggi pada tahun lepas, setahun kerajaan Madani, pelaburan meningkat naik 23%. Pelaburan ini bermakna dia masuk, dia mula melabur, dia baru nak melaksanakan pelaburan. Dia mungkin baru mula mengambil pekerja, dia mungkin baru memulakan perniagaan. Baru. It's all new. Dan pelaburan ini bukan dia masuk 325 bilion, dia bawa masuk negara kita, dia dump 300 bilion. Saya tak tahu Razali Idris ni faham ke tidak konsep pelaburan. Konsep pelaburan erti kata, dia masuk, dia bawa sama ada dari segi teknologi, bisnes, daripada segi dia punya premis perniagaan, jumlah pekerjaan, pelbagai. Dia akan bawa masuk dan dia akan letak dan implement kat situ. Contoh. Syarikat A daripada contohnya dia ada sebuah mesin, sebuah kilang untuk nak menghasilkan chip, katakan. Dia menghasilkan chip. Sebelum ini dia letak kilang itu dekat negara Vietnam. Ini contoh. So sekarang ini bila dia tengok Malaysia lebih lukratif berbanding Vietnam, maka dia pindahkan kilang daripada Vietnam ke Malaysia. Jumlah dia pindahkan itu, pelaburan tersebut akan berjumlah katakanlah 1 bilion ringgit. So pelaburan itu dalam bentuk apa? Bila dia bina kilang sebagainya, bila dibawa kilang, dia akan perlukan pekerja. So bila pekerja dilantik, dia akan bagi pekerjaan, dia akan bagi gaji, semua itu akan circulate balik dalam ekonomi. So bila dia akan mula nampak? Few months, 2 years. Kerana apa? Biasalah dalam bisnes, mula-mula mungkin dia tak untung. Mungkin dia akan ambil masa. So, it will take time untuk dia nak churn economy cycle. It will take time. Semua perkara di dalam ekonomi ni, it will take time. Sebab ekonomi ni, kita umpamakan satu kapal yang sangat besar. Bila dia pergi ke arah satu arah, kita nak turn dia, tuan-tuan. Dia akan ambil masa untuk dia turn. Tetapi yang penting, kita tahu direction kita betul. Supaya dia turn. Isunya kadang-kadang kita sesat. Kita tak tahu kita nak pergi mana. So, indikator kepada ekonomi ni banyak. Unemployment rate. Saya sebut semalam 4, sebenarnya 3. Daripada, I think, masa COVID hari tu, naik berapa peratus, sekarang ini sudah turun balik kepada 3. Inflation rate. Berkisar di bawah 2%, 1.5%. Kemudian kalau kita tengok trade surplus ataupun daripada segi ekspor dan import kita, pelaburan kita, investment. Sebab itu kenapa Datuk Seri Anwar menyebut perkara-perkara ini semua adalah indikator kepada ekonomi, GDP kita. Kita punya defisit kita, adakah bertambah atau berkurangan.
So perkara-perkara ini semua yang perlu kita main, yang perlu kita ada, yang perlu kita wujudkan. Sebab itu saya tunjuk tuan-tuan. Saya tunjukkan tuan-tuan, Malaysian Budget History berdasarkan kepada sejarah Malaysian Budget. Dan kenapa Datuk Seri Anwar pernah ada rekod sebenarnya benda ini. Okay. Saya tunjuk dan saya pernah tunjuk benda ini, tapi saya tunjuk sekali lagi. Tuan-tuan nampak, ini adalah bajet kita. Biru ni adalah surplus. Kuning ni, di bawah ni adalah defisit. Yang ini tahun 93. 92. 91. Pada zaman ini, zaman 88 sehingga tahun 91, Menteri Keuangan dan Perdana Menteri ialah Tun Mahathir dan juga Daim. Kemudian tahun 92, Anwar Ibrahim mengambil alih sebagai Menteri Keuangan. Pada masa ini, tempoh ini tuan-tuan, untuk tuan-tuan nak tahu, tahun 88, sebelum 92, awal 90-an, GDP to debt ratio kita 80%. 80%. GDP to debt ratio Malaysia pada waktu ini adalah 80%. pada waktu itu. So, bila 80% tuan-tuan, bila kita lihat 80%, lebih kurang macam itulah, 80%. So, bagaimana nak reducekan? So, bila Anwar jadi Menteri Keuangan, perkara pertama yang beliau lihat, yang beliau lakukan pada waktu itu adalah untuk menurunkan dua perkara. Pertama, surplus, saya sebut tadi. Yang kedua adalah debt to GDP ratio. Tuan-tuan nampak ni? Ini tahun 80. Tahun yang ini lebih kurang dalam 89, nak masuk tahun 90, 91, 80%. Tahun 88, 89, more than 100% debt to GDP ratio kita. Government debt to GDP kita is more than 100% tahun 80. Ini Mahathir dan Daim. 91 pada masa ini 80% tuan-tuan. Nampak kat sini tak? Tengok apa yang Anwar buat. This is where Anwar jadi Perdana Menteri Keuangan. Dia turun. This is where dia mula turun dekat sini. Dan tuan-tuan tengok sendiri tadi. This is where bila dia jadi Menteri Keuangan. Tapi nak sampai ke peringkat ini, dia bermula dari sini. Dia bermula daripada negatif. Dia bermula daripada GDP debt ratio 80%. Dia bermula dari situ. How many years dia ambil untuk betulkan negara? 3 years. 2 to 3 years. 2 ke 3 tahun. Sehingga dia diangkat sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia pada waktu itu. Because radical change yang dia buat. Tapi that was back in 1992. 93, 94. Masa tu GDP kita pun tak besar. Hutang kita pun tak besar. Sekarang ni hutang kita more than 1 trillion. 1 bilion itu 1,000 juta. 1 trillion itu 1,000 juta. Sejuta tu ada 1,000. Itu 1 trilion. Jadi, challenges tu ada. Saya tu bila saya lawak, bila Najib mengatakan zaman dia terbaik, saya gelak. Dia tulis dalam Facebook dia. Saya tahulah dia yang tulis tu. Najib yang tulis dalam Facebook dia tu. Bukan orang lain, tu Najib yang tulis. Bila dia kata dia zaman dia terbaik. Zaman dia, tuan-tuan, saya nak cerita. Dia mewarisi benda kebaikan yang dia buat sebelum itu. Tetapi dia tidak membaikkan, dia merosakkan lagi. Sampai negara berhutang puluhan bilion ringgit, tuan-tuan. Dalam perkara ini. Jadi bila kita kata, bila dia mempersoalkan kenapa tak nampak sekarang, itu saya kata tadi. Saya ambil kata-kata saya Ahmad Albar lah dalam forum Sina saya dengan dia kan. Negara kita ni umpama satu kapal yang sangat besar. Selama ini kita dah going to one direction yang salah. Sekarang ni kita nak turn direction tu, ia akan ambil masa. Ni menarik pandangan daripada Saleh Keruak, bekas menteri. Ringgit jatuh, pembangkang juga salah. Asyik cakap tukar kerajaan.
Menarik Saleh Keruak ni. Pembangkang juga patut dipersalahkan susulan kejatuhan nilai ringgit dan keadaan ekonomi semasa, kata Saleh Said Keruak. Bekas Menteri UMNO itu berkata pembangkang terus bercakap tentang agenda menjatuhkan kerajaan menyebabkan keyakinan pelabur terjejas. Kestabilan politik ialah kunci kepada keyakinan pelabur asing ke negara ini dan memberi kesan terhadap pertukaran mata wang asing. Jika pembangkang asyik bercakap tentang hasrat mereka menjatuhkan atau menukar kerajaan kepada media asing, ia tentu memberi gambaran negatif kepada negara ini. In a way, saya setuju sebenarnya bahawa tanggapan negatif itu juga boleh membawa kepada kemelesetan ekonomi. Boleh membawa kepada penurunan mata wang. Itu pun salah satu faktor. Kalau tuan-tuan belajar ekonomi makroekonomi pun, ya, itu salah satu faktor. Even though itu not the only factor. Now, balik kepada cerita tadi, bila kita cerita tentang kejatuhan kerajaan. Ni saya saja nak bawa benda ni. Recently ada ura-ura bahawa PAS sekarang ini berkira-kira dan berura-ura hendak bersama kembali dengan UMNO. Okay, ini ada satu cerita yang sekarang ini berlegar. Saya terbaca itu dekat satu artikel tu. Mula-mula PAS bercakap tentang mewujudkan kembali mufakat nasional. PAS bercakap mewujudkan kembali mufakat nasional. Tapi dalam masa yang sama, berkemungkinan kalau bukan mufakat nasional pun, apa saja asalkan mereka boleh kembali untuk bersama dengan UMNO. So sekarang ini, timbul persoalan, adakah bila mereka bersama dengan UMNO, mereka sanggup bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam kerajaan ini? Itu satu persoalan besar. Sebab bila kita nilai sebenarnya, dia ada dua grup besar, macam saya kata lama dah. Satu grup mengatakan, tak apalah, kita benefit lah. Kita bersamalah dengan kerajaan ini. Kita nak memperjuangkan bukan reformasi, kita nak memperjuangkan UU 355, memperkasakan Islam sebagainya. Kita ambil je peluang ini, apa salahnya? Itu satu golongan. Satu golongannya ini pula berkata, tak boleh sebab di dalam itu ada DAP. Di dalam itu ada DAP. Dia kafir, PKR, yang liberal. Kita tak boleh bersama dengan mereka. And then golongan yang pertama tadi kata, iyalah dulu kamu pun kata UMNO itu kafir. Sekarang ini bila nak bersama dengan UMNO tak ada masalah pun. Dulu kamu yang juga kata tahaluf siasi dengan DAP. Kenapa sekarang tak boleh nak bertahaluf siasi dengan DAP? Dulu tahaluf siasi dengan DAP itu demi untuk mewujudkan satu maslahah, satu kebaikan yang lebih besar. Tapi kenapa sekarang itu maslahah atau kebaikan itu atau keutamaan atau kebaikan itu tak dikeluarkan, tak digunakan? Sebaliknya nak menggunakan alasan DAP. Kenapa? Apakah DAP zaman tahun 2000 sebelum 2015 dahulu berbeza dengan DAP zaman sekarang? Sama je, tak ada beza pun. Pemimpin yang sama juga ada kat situ. So, dua grup sekarang ni argue, tuan-tuan. Dan dalam argument tersebut, mula-mula hari itu, suara untuk tak menyertai kerajaan Madani ni lebih kuat berbanding dengan suara menyertai. Suara tidak menyertai itu lebih kuat berbanding suara menyertai. Ini mula-mula. Masa pembentukan selepas yang Di-Pertuan Agong mengatakan kerajaan YDPA, bukan yang Tuan Agong kata, saya yang kata kan, kerajaan YDPA dan sebagainya. Pada awal dia, kata-kata ataupun ucapan untuk mengatakan supaya jangan bergabung, jangan membentuk kerajaan perpaduan itu atau kerajaan Madani itu lebih kuat. Kerana apa? Kerana janji daripada Bersatu bahawa tak apa, kita akan bertukar kerajaan akan bertukar sebentar lagi, tak lama lagi. Itu ini. Benar, benda itu berlaku. Now, bila sampai masuk zaman sekarang ini, mereka dapati yang pertama, janji untuk nak tukar kerajaan setelah nak jatuhkan kerajaan itu berkali-kali itu adalah janji palsu. Palsu, kata orang Sarawak. Janji palsu. Tak boleh ditunaikan. Dan agak sukar untuk ditunaikan. Bukan setakat Bersatu tak boleh nak tunaikan janji itu, 6 ahli Bersatu pergi lompat, pergi sokong PMX. Itu yang pertama. Yang kedua, dana, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham kenapa kenapa mereka tak melantik Muhyiddin Yassin sebagai penasihat 4 negeri PAS. Kenapa lantik Mahathir? Kenapa lantik Tun Mahathir? Oh, sebab Tun Mahathir bekas Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin pun bekas Perdana Menteri. Malah dikatakan oleh orang PAS, Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri terbaik kerana menyelamatkan negara daripada COVID.
Kenapa tak lantik Muhyiddin Yassin, sebaliknya lantik Tun sebagai penasihat pada waktu itu, penasihat kepada 4 negeri PAS? Oh, kerana Tun ni ada pengalaman dalam politik. Muhyiddin Yassin lebih kurang lama dengan Tun dalam politik. Malah Muhyiddin Yassin ni menang parlimen, tuan-tuan. Tun jangan kata kalah parlimen, hilang deposit. Tetapi dia dilantik. Kenapa? Bukankah itu sudah menyinggung hati bersatu? Ujungnya adalah duit. It's all about money. It's all about money. Tetapi yang mereka tak tahu, gerakan-gerakan itu disekat apabila kerajaan Madani ini very aktif menyekat akaun-akaun yang dia orang tahu boleh membawa wang-wang masuk. Aliran-aliran wang. Sebab itu langkah Dubai dan sebagainya. Aliran-aliran wang masuk itu berjaya disekat oleh kerajaan Madani. So mereka jam kat situ, tuan-tuan. Kuasa tak ada, duit tak ada. Dan hari ni ke semalam, PAS, Wakil PAS Taqiyuddin marah. Kami nak peruntukan ahli parlimen. Dia kata, ya, kerajaan bagi peruntukan pembangunan, projek bagi kat tempat kami. Yang kami tak dapat ialah peruntukan ahli parlimen. Jadi dia mengaku sebenarnya bukan tempat-tempat pembangkang tidak pernah diabaikan daripada segi pembangunan fizikal. Tak pernah. Cuma pembangkang tak dapat peruntukan ahli parlimen untuk bayar office, bayar gaji budak dia, bayar dia punya. Yang tu dia tak ada. Yang lain sama je. Pembangkang je dapat. Kerajaan je dapat. Yang pembangkang tak dapat. Yang tu dia orang tak dapat sebenarnya. Duit itu dia orang boleh gunakan. Untuk apa, tuan-tuan? Dia orang boleh gunakan untuk tentang balik kerajaan. Boleh. Kan? Berapa juta? Kalau kerajaan dalam 3 juta setahun. Itu yang dia beliau tu, tuan-tuan. Dia orang tak ada duit. Bukan tak ada duit untuk pembangunan. Ada. Tetapi pembangunan itu datang daripada ICU. Implementation and Coordination Unit direct. Daripada mereka tak ada, tuan-tuan. So dia berputih mata lah. Berputih mata lah kat situ. So balik pada cerita tadi, saya kata bila dah tak ada semua ini, pembangkang akhirnya mereka sedar. Pasal tak sekejap ayah ini dah tak ada main dah cerita lompat parti, tukar kerajaan, dah tak ada. Malah baru-baru ni bulan 3 ni parlimen akan buka, akan bersidang. Bulan 3 ni parlimen akan bersidang. Tan Sri Johari Tan Sri Johari mengatakan bahawa tidak ada usul undi tidak percaya. Tak ada. Pembangkang tak bawa usul undi tak percaya. Tak ada usul undi percaya pun tak ada. Dua-dua. Percaya ke tak percaya ke, dua-dua tak ada. So bila dua-dua tak ada, kita nampak daripada segi serangan pembangkang ni dah mula melemah. Tapi yang kuat membantai sekarang ni geng-geng Najib lah. Geng-geng Najib yang pula kuat membantai. Tapi tak apa. Yang geng-geng Najib bagi saya mudah sangat nak patahkan. Nak patahkan hujah dia orang mudah sangat. Itu very easy sebenarnya. Kan? Itu very easy. So adakah kemungkinan, balik kepada cerita saya tadi, PAS ni akan mula incline kepada menyertai kerajaan Madani. Suara yang sebelum ini kata tak nak, yang nak tu kecil, yang tak nak tu besar, sekarang ini yang nak tu dah mula membesar berbanding kata tak nak. Yang tak nak tu pun dah mula berfikir. So kalau ini berlaku, tuan-tuan, menarik ni kalau ni berlaku. Sangat menarik. Okey, kita tengok keadaan ekonomi kita. Habis cerita tadi tu. Malaysia catat pelaburan tertinggi dalam sejarah 329.5 bilion tahun lalu. Datuk Seri Anwar Ibrahim mencatatkan jumlah pelaburan, berkata Malaysia mencatatkan jumlah pelaburan yang diluluskan tertinggi dalam sejarah sebanyak 329.5 bilion, iaitu 23% lebih tinggi berbanding 22. Perdana Menteri kata daripada jumlah pelaburan tersebut, pelaburan asing adalah penyumbang utama, iaitu sebanyak 57.2% berbanding domestik 42.8%. Prestasi cemerlang ini disokong oleh peningkatan sebanyak 35% bagi pelaburan domestik dan 15% bagi pelaburan asing. Okay. Secara tidak langsung,
Ia merupakan satu petanda bahawa dasar mesra pelaburan pro-investment dan mesra perniagaan pro-bisnes yang dilaksanakan menerusi pendekatan seluruh kerajaan whole of government telah mula membuah hasil dan meningkatkan keyakinan para pelabur, katanya. Namun begitu, Okey tuan-tuan, komen saya satu je lah kalau bab ringgit ni. Bagi saya mudah je lah. Kalau kita lihat balik lah pada Mac 2019 tu, masa permulaan nak COVID, nak starting COVID tu, OPR kita 3.25. Malaysia punya OPR. US pula OPR dia lagi rendah pada Malaysia, iaitu 2.25. Itu Mac Tapi hari ni interest rate US dah naik sampai 5.5. Tetapi Malaysia masih lagi 3.0. Kalau kita ikut logik sebelum COVID, masa nak starting COVID tu, sepatutnya kita kena naikkan interest kita 6.25 hari ni. Bukan 6.5 hari ni. Sebab US hari ni 5.5 sebab kita satu 1.0 mata lebih besar daripada US. Kalau ikut logik sebelum COVID lah. Tapi itulah, kalau naik macam tu matilah semua rakyat Malaysia nak bayar interest rate yang tinggi. Tapi US dia tak peduli, dia penaik je kat US sana. Okey lah tuan. Kita nampak tak? Kerajaan PMK Anwar Ibrahim ni kesian rakyat nak naikkan interest rate tu. Okey, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMK Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.